أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan moga-moga kita tuan-tuan dibantu oleh Allah untuk terus bersyukur. Dan dengan syukur itu insya-Allah Allah akan tunaikan janjinya, yaitu Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita insya-Allah. Hari ini Ustaz Hanif tak ada, jadi saya seorang tuan pukul 9. Tuan-tuan nak berhenti ke berapa ni? Nak lajak berpesan suruh panjang. Mari kita baca surah Fatihah sama-sama dulu insya-Allah tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Hari-hari tuan-tuan, surah yang kita akan ulang-ulang kalau kita boleh semayang hari itu, sekurang-kurangnya kita baca surah Fatihah ni 17 kali. Subuh tadi kita dah baca 2 kali dah. Satgi semayang Jumaat, kami semayang Jumaat 2 kali ialah baca. Yang semayang Lohor nak baca lagi 4 kali lagi. Asar baca lagi, Maghrib baca lagi tuan-tuan. Aisyah saat ni baca lagi. Kalau campur semayang sunat pula, berpuluh-puluh kali sebenarnya dalam seharian ni kita akan ulang suratul Fatihah. Jadi sesuatu yang diperintahkan kepada kita supaya suruh ulang. Lepas ulang lagi. Sudah tentulah di sebalik pengulangan, di sebalik perintah tersebut ada pengajaran besar. Ada sesuatu yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita di sebalik suratul Fatihah. Sehingga dinamakan surah ini sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran, ibu kepada keseluruhan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ibu dia duduk di surah Al-Fatihah. Jadi saya nak mula pagi ni, kira bahagian Ustaz apa nama? Ustaz Hanif dulu lah no. Kalau makan pun bagus tu, kalau tak habis lepas tu makan belah tak habis dulu.
Jadi saya nak ambil bahagian Ustaz Hanif dulu pagi ni. Kita cerita sikit tentang suratul Fatihah ni. Ringkas saja, bukanlah panjang sangat. Bila kita baca suratul Fatihah, setelah kita memohon perlindungan, mohon ke Allah supaya Allah bantu kita, jaga jangan bagi syaitan kacau kita, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksud dia kita baca Fatihah tu ialah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita nak minta ke Allah Taala, kita hadirkan dalam hati kita, minta bantuan dan pertolongan Allah supaya kita nak semayang ni, kita nak baca Fatihah ni, syaitan tak akan ganggu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca bismillah. Bismillah, bismillah ni tujuannya ialah nak dapat berkat. Makan, kita baca bismillah. Minum, kita baca bismillah. Bahkan seluruh amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan seharian kita yang kita mulakan dengan bismillah, tujuannya ialah nak dapat berkat. Kullu amrin dhi balin. Setiap benda yang ada artinya, ada nilai dalam hidup kita yang tidak dimulai dengan bacaan Fatihah, dengan bacaan bismillah, fahuwa aqta'. Mana benda tu tak ada berkat. Akan terhenti, terputus keberkatan. Berkat tu apa? Yang tak dapat berkat tu, apa dia berkat tu? Sebab berkat ni perkataan Arab. Ulama-ulama kata makna berkat ni ialah ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Kalau kita makan takat kenyang lah. Tapi kalau ada berkat, kebaikan daripada kenyang tu bukan kenyang saja. Kita akan dapat banyak hal lain. Kebaikan tu akan bertambah-tambah, bertambah-tambah. Sampai kita pun tak terfikir. Jadi kita nak bila kita baca suratul Fatihah, walaupun dengan serba kelemahan, kurangnya kefahaman kita daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tapi bila dapat berkat kebaikan daripada surah Fatihah tu kita dapat. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Bahkan surah Fatihah pula tuan-tuan memang surah yang mana dianjurkan kita membaca suratul Fatihah ni dalam setiap keadaan. Tidak terhenti hanya dalam salat. Tang lain pun kita digalakkan untuk baca dia. Sebab surah Fatihah ni dalam hadis yang sahih, Nabi kata siapa baca Fatihah, siapa baca satu lagi ialah amanar rasul. Satu huruf daripadanya yang kita baca tersebut, ini satu-satulah baca Fatihah, kata lau anzalna, orang tu akan diperkenankan permintaannya. Sebab tu orang tua-tua dulu, tua-tua imam dulu-dulu, dia bila dia doa pas sembahyang, doa mula-mula tu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, tu dia baca doa. Habis-habis doa tu dia tak balik terus lagi. Dia akan baca apa? Al-Fatihah. Pakak baca Fatihah semua. Tapi kita tak tahu pasal apa kita baca. Datuk Imam baca, kita pun baca. Kadang-kadang kita komen pula, dia baca doa mula-mula tu panjang dah. Tuan-tuan dia baca Fatihah lagi pula lah, kita tu nak balik lah. Oh, baca pula dah Fatihah tu Imam ni. Saat lagi dia doa pula lagi. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Sebenarnya dia baca Fatihah tu pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi abang dalam hadis tu lah, nak bagi doa tu diperkenankan. Nak bagi doa kita minta banyak-banyak tadi ni, Allah mudah untuk memperkenankannya kepada kita. Jadi sebab tu amalan kita orang Melayu tuan-tuan, walaupun tak ada ala sunnah, faham semayang baca Fatihah. Salah dalam banyak-banyak tu ada baca Fatihah. Bukan ada dalam hadis pun. Sebab tu ada orang tak pergi baca. Lah saya ingat dalam bulan lepas pun timbul isu ni. Tak sunat, bukan sunnah baca Fatihah lepas sembahyang.
Memanglah bukan sunnah, tapi dibaca kerana ada hadis yang menyatakan bahawa urusan kita, permintaan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok orang waktu turun mayat. Turun mayat dalam pagang keluar-keluar rumah. Al-Fatihah. Ada buat tu. Cuma pasal apa buat 3 kali, pasal apa langkah dulu tu saya tak ada jawapan. Kita tiru lah. Kita orang Melayu pun sopa dengan orang bukan Islam lah, ikut mak pak buat apa, ikut. Kalau tanya pasal apa tu mesti langkah sekali, stop, Al-Fatihah. Lagi langkah pula lagi, baca apa? Tu saya tak tahu pasal apa buat 3 kali tu, saya tak tahu. Tapi baca Fatihah tu maksudnya ialah supaya dipermudahkan ni urusan dengan jenazah ini. Dan kita nak minta Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Tu dipanggil tawassul dengan amal salih. Amal salih tu apa? Baca surah Fatihah, surah hak paling besar dalam Al-Quranul Karim. Paling afdal. Sebab itulah kita buat semua tersebut, tuan-tuan. Jadi kita harap bismillah kita tadi ini kita dapat kebaikan demi kebaikan yang kita tak tahu. Kita tak sangka-sangka dengan niat tersebut. Jadi ingat baca a'udzubillah, masa baca a'udzubillahi minasyaitan. Kena ada maksudnya. Maksud kita ialah supaya semayang kita sekali lagi, Fatihah kita ni tak kena ganggu. Kita boleh baca dengan penghayatan. Sebab kita selalu bila salat kita akan diganggu. Sebab tu sedap-sedap bagi salam dah. Pasal apa? Dia kacau. Teringat macam-macam masa tu. Pasal kan? Siapa pun lagu tu? Heran. Saya pun pelik tu. Siapa? Kalau kita dua saja duduk dalam kereta tak teringat apa-apa. Saya pergi start sembahyang lagi. Teringat ni. Dia main langsung. Orang menega, cara orang menega. Dia duduk kira minyak zaitun sebotol aku untung RM10. Kalau hari ini boleh 12 botol dia ambil tadi ni 10, 100 atau 20 dah. Saya kalau hari ini kalau 10 carton lah kan. Kira tu. Masa tu dia boleh main kira-kira. Ada jadi lagu tu kat tuan-tuan. Selalulah orang buat bendang, cara buat bendang kan. Ish kalau boleh 25 guni lah kali ni kan. Dia kira. Jadi sebab tu kita perlu minta Allah Ta'ala jangan bagi syaitan ganggu kita. Masa kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah, dengan nama Allah aku nak baca Fatihah ni. Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, Penyayang. Supaya kita dapat berkat, dapat kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah daripada bacaan Al-Fatihah yang kita akan baca. Kemudian tuan-tuan bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ni ialah sirah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Alhamdulillah digunakan pada zaman Nabi dulu ni lah. Dia kata Alhamdulillah kalimatus syukri, ialah kalimah yang digunakan untuk meluahkan rasa syukur. Kan kita lagu tu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud kita ialah kita nak bersyukurlah. Kita nak kita dapat kerja, dapat ayah kerja, kita pun kata apa dapat bersyukur. Ayah cik dapat dah ni. Dia mohon PTD, tentu dapat temuduga tu dah lah. Kita kata apa? Alhamdulillah. Apa maksud kita tu? Syukur kan? Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah bagi ke anakku. Dapat apa-apa sahaja kepada kita, kita sebut Alhamdulillah, maknanya kita nak bersyukur. Jadi senang makna bila tuan-tuan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukur kepada Allah. Senang lah. Senang kan? Dia takkan lari punya makna syukur tersebut. Segala puji kita nak terjemah, tetapi maksud kita ialah terima kasih ya Allah. Syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi masa kita bersyukur kepada Allah, tentu kita kena nak bagi hayat diri kita kena ingat nikmat.
Apa yang kita dapat dalam hidup kita ini? Allah bagi itu, Allah bagi ini. Setiap orang ada nikmat tersendiri yang dia sangat hargai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat apa sajalah dalam hidup dia, pasangan hidup dia, dapat harta, dapat ahli keluarga dia. Dia tengok segala apa-apa ini, alhamdulillah, syukur ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Aku bersyukur tadi ni kepada Tuhan yang sangat pemurah. Tadi dia bersyukur. Kemudian dia puji Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah, Ar-Rahman. Mana-mana perkataan tuan-tuan ada alif nun ni. Ar-Rahman, Syab'an, orang Arab kalau dia kenyang. Dia kata ana syabi'tu, aku kenyang. Tapi kalau dia kata ana syab'an tu nah ba'da ta'lif suab dah. Kira penuh mulut tu, kenyang sungguh-sungguh. Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang sangat rahmat. Bagi macam-macam kat kita. Kat orang kafir pun dia bagi. Kat kita hak derhaka dia siang malam pun dia bagi itu, dia bagi. Kita doa, kita rasa macam Allah tak terima, ada Allah bagi, tak minta. Kalau bagi siapa aku, Allah Taala nak dengar doa, Allah bagi. Pasal Allah ni ada sifat rahmah, yang maha pemurah. Aku bersyukur tadi ni kepada Tuhan yang sangat pemurah, yang sangat penyayang. Buat jahat ni berkali-kali minta ampun, minta maaf. Allah doa ampun situ. Dia suruh kita pula minta ampun ke dia sampai dia. Kita baca hadis-hadis kadang-kadang tuan-tuan baca kita hadis-hadis berkenaan dengan ar-raja. Dia ada dua yang penting dalam agama kita ni, al-khauf dengan ar-raja. Khauf ni takut. Kena ada dalam diri kita ni sifat tu. Satu lagi sifat ar-raja. Iaitu mengharap. Kita rasa confident Allah akan bagi kita ni. Kalau kita baca hadis-hadis tuan-tuan berkenaan dengan ar-raja, tuan-tuan buka balik cari Riyadhus Shalihin, cari terjemahan dia, tengok hadis-hadis yang dia bagi. Bila kita baca tu kita akan rasa macam buat apa pun Allah mesti akan ampun dosa kita. Kita rasa macam seolah-olah aku ni confirm masuk syurga. Sebab bila bahasa macam tu. Pasal apa? Sifat rahim yang ada kepada Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Allah bagi kat kita orang Islam ni kan. Sampai kita rasa macam kita kalau buat apa dosa kali pun, kita bimbang tempat kita dalam syurga. Tapi oleh kerana kita dituntut ada sifat khauf, takut kepada Allah, kita kena ada bimbang. Tapi lebih sudut kita rasa insyaAllah kita selamat. Hadis-hadis yang semua macam tu. Sampai setengah para sahabat tak berani nak abang. Setengah para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Nabi pernah abang dah kat dia. Orang yang mengucap kalimah syahadah ni dengan bimbang masuk syurga. Umar kita jangan duk pergi abang ke orang semua. Sekali lagi mereka akan yatakilu. Mereka tak mau buat apa. Mereka kata mereka confirm masuk syurga. Tapi Mu'adz kata dia kena abang juga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pasal apa? Takut berdosa tak abang. Kita kena ada keyakinan tersebut dalam diri kita. Sebab Allah ni rahim. Allah buat 100 rahmat. Satu yang ada kat kita ni. 99 lagi duduk kat dia. Tapi takut kena ada. Bimbang. Takut kita tak selamat di hari akhirat kelak. Jadi kita sebut Ar-Rahmanir Rahim ni. Kita syukur segala nikmat yang Allah bagi ni. Allah hak kita kata Tuhan sekalian alam tu yang Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha pengasih kepada kita umat Islam tuan-tuan. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menjadi pemilik, menjadi raja. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Dialah segala-galanya di tangan dia. Dialah yang akan menentukan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Para ulama kata bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah akan kata majadani abdi, hamba aku telah tamjid aku. Dihabaq kat para malaikat. Apa makna majada yumajjidu tamjidan?
Kata ulama-ulama syarah hadis ni, dia kata makna dia, "'azzamani wa syarrafani." Dia telah membesarkan, mengagungkan aku dan memuliakan kedudukanku. Kita sebut Allah lah pemilik. Kita bila kita sebut pangkat orang, jawatan besar dia, tak nikmat kan. Orang kot ni kenal lah dia. Dia orang luar, orang tengok sebab dia Ustaz ni orang peduli pun. Tapi kalau ada orang abang, itu YB Tanjung Dawai tu. Tanjung Dawai kawasan ni dia panggil apa? Tanjung Dawai tu. Orang tu YB. Tanjung Dawai ahli dewan undangan tu. Kita membesarkan kedudukan dia. Kita habaq lagu tu, maknanya kita habaq ke orang yang paling amat itu bukan calang-calang ustaz tu. Tu YB. Kita membesarkan kedudukan dia, mengagungkan kedudukan dia. Orang pun tak boleh. Orang pun beri salam, tidak orang buat tak tahu. Jadi macam itulah kita sebut Maliki Yaumiddin. Tuhan yang aku berterima kasih, yang aku bersyukur tadi ialah pemilik. Dia punya, ikut suka dia nak buat apa, dia raja. Pada hari pembalasan kita sedang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Tuhan yang aku terima kasih ini adalah pemilik, raja. Pada hari pembalasan itu yang akan menentukan manusia ni ke neraka ataupun ke syurga dia. Jadi ingat, alhamdulillahirrabbilalamin, masukkan dalam hati kita syukur. Aku nak luahkan rasa syukur kepada Tuhan sekalian alam yang bagi aku macam-macam nikmat. Sampai tang Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah. Tuhan kita ni yang sangat pemurah, sangat baik, sangat pengasih, penyayang pada kita. Kita terus mengharap. Kalau kita ada dosa banyak sekali pun, kita rasa insya-Allah Allah boleh ampun dosa. Maliki Yaumiddin. Ingat kita sedang membesarkan kedudukan Allah dalam hati kita. 3 arah. Lepas tu kita sampai tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu kita terjemah apa tuan-tuan? Hanya kepada engkau. Na'budu. Ada ke tak ni? Tanya pun tak jawab langsung. Apa dia? Kami sembah hanya kepada engkau. Di ayat betul dia kena tulis na'budu iyyaka. Kami menyembah engkau. Iyyaka tu engkau. Tapi bila dikalih ayat tu, ditakdim, didahulukan perkataan iyyaka, dia membawa makna yang lebih. Maknanya kat orang lain tak ada. Dia saja. Hanya kepada engkau sahajalah kami sembah. Tapi tuan-tuan, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan sikit. Sembah ni apa dia? Yang tuan-tuan fahamlah sebagai orang Melayu, bukan Bangla kan. Tuan-tuan orang Melayu, tuan-tuan sebut sembah. Apa makna sembah yang tuan-tuan faham? Bolehkah kita rasa bila kita sebut sembah, makna dia ibadat? Kan ya'budu tu abada, ya'budu ibadatan. Lahirlah perkataan ibadah. Sembah dengan ibadat ni sama dah tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan perempuan semua balik buka kamus dewan. Kalau tak ada lagi pergi beli. Kamus dewan. Dalam kamus-kamus lain kan, mana-mana ada kamus-kamus ni, ada juga ahli bahasa kata perkataan sembah tu bukan bahasa orang Malaysia. Dia bahasa Jawa. Asal perkataan tu main pada Jawa. Tapi oleh kerana kita duduk di rantau ni, makna dia sama lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam kamus, kita akan tengok perkataan sembah ni, dia ada sesuatu makna yang sebenarnya tak ada pun dalam na'budu tu. Tapi kita terjemah na'budu dengan makna sembah. Sembah ni tuan-tuan, makna paling utamanya ialah membesarkan.
Memuliakan. Tapi ada cara. Kalau kita membesarkan, tak mesti dengan perbuatan tertentu. Tapi cara yang kita sembah tu ialah dengan merapatkan kedua belah telapak tangan, mengangkatnya ke atas dan menurunkannya ke bawah kepada raja, atau sembahan seperti berhala. Lebih kurang tu. Betul tak? Contoh orang mabuk kan? Mabuk kan banyak candi tu. Dulu-dululah. Tok Nyang kita dulu-dulu tu. Zaman Kedah tua. Sembah ni sebenarnya ialah perbuatan. Tuhan buat macam tu. Dan ditujukan kalau orang Melayu kita ni kat raja. Kalau orang bukan Islam ataupun kita dululah, tok nenek kita dulu, sembah ni dia tuju kat apa? Dia ada objek depan dia. Itulah sembah. Kalau kita masukkan imbuhan, dia akan berubah makna dia pula. Kita kata mempersembahkan, dia membawa makna lain. Kalau pakar-pakar bahasa ada, cikgu bahasa Melayu dulu ke, cuba cari balik makna perkataan tu. Dia akan ada macam-macam makna ada. Tapi dia adalah makna membesarkan tu ada. Tapi dia lebih merujuk kepada perbuatan tu. Jadi saya tuan-tuan secara peribadilah wallahu a'lam. Boleh kritik lah pendapat saya ni. Saya kurang berkenan dengan terjemahan na'budu tu dengan makna sembah. Sebab kita nak faham makna abada ya'budu, kita kena tengok orang Arab kata apa. Orang Arab kata apa? Abada ya'budu tu. Barulah kita tahu itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Sebab na'budu tu dia akan melahirkan perkataan ibadah. Arab ni dia macam tu. Abada ya'budu abdan. Masdar dia ibadah. Baru jadi ibadat. Kita nak beribadat. Daripada perkataan na'budu tu, hanya kepada engkau kami beribadat. Tu baru tepat. Tapi masalahnya ibadat tu bahasa Arab. Jadi kita kena carilah kamus apa orang Arab kata abada ya'budu. Jadi dalam kamus-kamus Arab dan dalam kitab-kitab tafsir, kebanyakannya akan bagi beberapa makna ni. Satu, inqada yanqadu, dengan makna taat, patuh. Itu makna pertama. Dia mesti ada. Bila sebut ibadat ni, ya'budu, na'budu, dia mesti ada makna patuh dan taat. Dalam kitab tafsir pun sebut lagu tu. Kata antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, salah seorang ulama besar tafsir Quran, Jami'ul Ahkam, dia tulis satu kitab tafsir, dia sebut ya'budu, na'budu, makna dia nuti'u, kami patuh, kami taat. Jadi makna dia kalau kita terjemah, hanya kepada engkau sahajalah kami taat. Dengan makna kita berjanji, kita ikrar. Kau orang ikrar kat tangan kan? Kami pelajar-pelajar SM Zubaidiyah akan buat kan. Janji lah tu, ikrar ni ialah janji. Kita sedang berjanji dengan Allah Ta'ala bahawa kami akan taat ya Allah, yakni kepada seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala suruh, mana yang kita tahu itu syariat, suruh kita buat, galakkan kita buat, suruh kita buat, ada wajib, ada sunat, kami akan buat. Mana dia larang, kami tak akan buat. Itu makna yang kita kena semat dalam hati kita. Jadi mana ada perkataan taat ni dalam perkataan sembah? Jadi bila kita terjemah na'budu dengan perkataan sembah, kita faham sembah, semua orang buat sembah, hilang makna sebenar ibadah. Ibadah, makna yang mesti ada itu ialah taat, patuh. Kepatuhan tu menunjukkan kita ibadah. Cuma dia tak cukup dengan sekadar patuh, dia kena ada makna lain. Kerana perkataan tu juga melahirkan perkataan abdun.
Nama saya Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba. Abdi, kan, hamba. Orang hamba ni dia ada rasa rendah diri. Dia rasa hina diri dia. Sebab tu ulama tambah lagi. Selain daripada makna patuh tadi, dia kena ada makna al-khudu' wa tadhallul. Khudu' ni makna dia dengan penuh kerendahan hati. Tunduk ni rasa kecil. Tadhallul, hina Allah. Dhul mana hina. Dia bukan dekat tunduk sembarangan, tapi rasa Allah. Siapa aku nak lawan Allah Ta'ala? Siapa aku dengan aku hamba? Aku gadak, aku tak boleh buat apa. Aku pun milik dia. Hamba kan milik seseorang. Aku ni milik dia, aku suka dia. Jadi dia kena gabung 3 makna ni. Apa dia? Patuh. Kami nak patuh dengan rasa rendah diri, rasa hina kita di depan Allah. Itu baru makna ibadah. Yang bila kita terjemah ibadah tu dengan makna sembah, dia lari terus. Kira kalau naik kereta ni kan, tuan-tuan bayang kalau elemen lari kan, Rajun Pario. Lagu tu lah. Tak boleh kena betul balik elemen tu. Cari balik dalam kamus bahasa Arab. Ya'budu. Jadi maksud bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, dengan makna hanya kepada engkau kami akan patuh. Kami janji ya Allah, kami nak patuh pada engkau lepas ni. Dalam hidup kami keseluruhan kami akan patuh. Suruh apa pun kami akan buat. Larang apa pun kami usaha tinggal ya Allah. Dengan cara tu tuan-tuan barulah luah makna ibadah. Tidak orang kita kalau sebut ibadat ni mayang, berzikir, salawat. Mana salawat ni 300 kali kurang-kurang ni. Orang kita nampak ibadat ni hak tu saja. Tapi hak tu jangan tinggal lah. Tu benda paling asas. Sebenarnya ibadat ni luas. Kita pun tahu ibadat ni luas. Macam mana kita nak luaskan dia? Kena ubah terjemahan tu. Doktor pergi klinik, dia pergi beribadat ke? Dia pergi beribadat. Dah, dia pergi kerja. Cikgu pergi mengajar, ibadat. Dia tak rasa. Pasal kita faham ibadat ni sembah. Sembah ni sembahyang. Dah, kita bukan sembah Allah duduk depan kita. Dah. Sembahyang ni para ulama tak kata sembah Allah dah. Ibadat ni ialah perkataan, perbuatan tertentu kan, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salah satu cara, dan itulah yang paling Allah suka. Bila kita buat ibadat, nama ada salat, ada rukuk, ada sujud, ada duduk, ada doa, dah baca Quran dalam tu, ada tu dah sembahyang. Kita puasa pun kita taat, kita ibadat. Kita sembahyang pun kita taat. Kita pergi kerja pun tuan-tuan kita main mengaji, tuan-tuan main mengaji sini. Tuan-tuan pergi sekolah, mengaji matematik. Cikgu sains, dia mengajar sains. Sebenarnya dia beribadat. Yang ni dia patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rasa dia buat tu kerana Allah, aku buat ni kerana Allah yang suruh aku mengajar anak murid aku ni bagi pandai matematik, bagi dia pandai sains, so dia jadi doktor yang akan memberi khidmat pada masyarakat. Aku buat ni kerana Allah yang suruh, dia beribadat. Dia kena rasa majikannya. Hak dia duk patuh ni, dia buat, dia main ni pasal Allah, maka dia beribadat ketika dia melakukan apa saja urusan kehidupannya. Ibadat ni luas. Saya dengar ceramah Syekh Muhammad Qutub, adik pada Syekh Qutub. Dia terang tentang makna ibadah. Dia kata dulu-dulu, dia kata al-ajyal, generasi sahabat as-salafus salih dulu memahami ibadat ni merangkumi nasyatil hayati kulliha. Seluruh aktiviti kehidupan kita tu semua ibadah. Mai kat kita lah ni, kita sempitkan makna ibadat, bayang saja. Salah. Sebab ibadah ya'budu, makna dia ata'a yuti'u, patuh, inqada yanqadu. Jadi kalau kita jadi, masa kita mengajar, kita apa? Kita jadi doktor, kita jadi peniaga contohnya. Masa kita pergi meniaga tu, kita ingat, aku ni nak buat ni, aku tak boleh tipu orang. Aku kena bagi hak dia.
Sekupang pun kita lembah-lembah ada aku. Jadi kita buat tu kerana apa? Kerana dia. Kerana takut penguasa ke, takut pada dia, pasal Allah suruh aku. Aku sedang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana peniaga tu sepanjang hari dia berniaga daripada pukul 7.30 tadi, balik pukul 12 lagi, dia dapat pahala beribadah. Walaupun dia tak sebut pun subhanallah, alhamdulillah, dia duduk tengah mematuhi pada orang mai beli ya. Dia buat layan dengan baik. Pasal niat dia ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Cikgu yang mengajar pun lagu tu juga. Puan-puan yang balik masak di rumah pasal apa? Nak buat kebajikan kepada anak-anak. Nak buat pasal apa? Allah suruh. Suami yang balik rumah melayan isteri dia dengan cara yang terbaik. Pasal apa dia layan dengan baik? Pasal Allah suruh. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layanlah, gaulilah isteri-isteri kamu dengan cara yang paling baik. Allah suruh. Jadi dia nak buat jahat. Tak boleh. Aku beribadat. Balik rumah ni ibadat. Sepanjang hidup dia beribadat. Sepanjang daripada celek pagi sampailah dia tidur balik. Semuanya ibadat kehidupan dia, tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh faham, tuan-tuan, seorang Islam boleh jadi baik ya kalau dia faham, tuan-tuan. Tiap kali semayang, masa baca Fatihah sampai datang iyyaka na'budu tu, dia berjanji dengan Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau sahaja ya Allah aku berjanji ini, aku akan patuh. Kesuruhlah apa, aku akan cuba buat patuh sepatuh-patuhnya. Yang kau larang aku tak akan buat. Jadilah polis, jadilah JP, jadi pemimpin negara. Dia akan fikir, oh ya, apa ni? Aku sedang beribadah sebagai ketua negara ni. Jadi apa Allah suruh, aku akan buat. Aku akan adil, aku akan laksanakan apa yang kau perintahkan kepada aku. Aku buat semua, tak payah siapa habaq kat aku tahu. Pasal aku beribadah ketika aku memerintah ini. Takkah lueh makna ibadat, tuan-tuan? Cuma nak sembahyang tak ada lah, mereka kalut mesyuarat berjam-jam. Memanglah mesyuarat kita cemuih pi kali-kali segala pi tu dia. Agenda ni berpuluh-puluh. Tapi kalau depa tahu itulah ibadat depa, tuan-tuan. Sepanjang depa dalam mesyuarat tu pahala saya depa. Depa nak buat untuk kebajikan rakyat sebab kita ditugaskan daripada sejak kita lahir, sejak kita diciptakan untuk jadi khalifah. Jadi punya laluh makna ibadat kita terjemah sembah ya tuan-tuan. Zalimnya kita kat makna ibadah. Jadi, mainlah tiap-tiap kali kita sembahyang sampai tang iyyaka na'budu tu kita pulun sikit, bagi perhatian sikit, kita alih. Tadi kita bagi tahu lah, kita tujukan cakap kita kepada Allah, kita berjanji dengan Allah, kita nak taat. Kita akan usaha. Aku ni tak tahu banyak tapi aku nak taat pada Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah aku nak minta tolong, aku memohon pertolongan. Untuk apa? Untuk aku boleh tunai janji aku tadi ini ya Allah. Aku janji, tapi mungkin aku tak boleh buat sebab kita ni lemah, kita kurang, kita ada dosa, kita ada nafsu, kita ada pengaruh keliling kita yang menyebabkan kita tak boleh patuh. Jadi kita minta tolong sungguh-sungguh ke Allah. Ya Allah bantu kita boleh patuh dan taat kepada dia. Jadi sebab itulah bila sampai tahun ni kalau kita baca hadis tuan-tuan, Nabi kita wa idza qala al-'abdu, bila hamba aku dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan bagi tahu kat malaikat tu, hadza ni hak dia kata ni, dia janji nak taat nak patuh kat aku. Dia sungguh-sungguh minta tolong aku ni. Kalau betul dia kata lagu tu, hak ni rahsia aku dengan dia ya. Takat mana dia ikhlas dia kata tu. Wa li 'abdi ma sa'al. Kalau betul dia buat, bagi hamba aku ni dia minta apa pun aku akan tunaikan hajat dan permintaan dia. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Bagi hamba aku apa yang dia minta aku akan tunaikan. Pasal dia sungguh-sungguh ni, dia janji nak buat. Dia minta tolong aku lagi pula dengan seikhlas-ikhlas. Lepas tu barulah kita baca, kita minta doa kan. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukkanlah kepada aku, bimbinglah aku ni ya Allah, pandulah aku ni ya Allah, supaya aku senantiasa berada di jalan yang lurus ni. Aku tak pergi ke mana dah, ikut ajaran Islam ni. Sirat ni tuan-tuan, jalan besar. Islam ni jalan dia sangat luas. Tak mau keluar, dah besar, jatuh longkang lagi kacau lah tuan-tuan kan.
Kita minta supaya Allah jangan bagi kita terkeluar daripada jalan ni. Kita nak duduk di landasan Islam hak luruh ni, hak betul ni. Dia akan sampai ke syurga itu. Bimbing aku ya Allah, jaga ni aku, jangan bagi aku terkeluar. Iaitu jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat dalam hidup mereka macam Nabi-Nabi dulu ya Allah. Bagilah aku jadi macam mereka juga ya. Bagilah aku ni jadi macam orang-orang salih, macam orang-orang yang mati syahid, macam orang-orang yang siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika. Bagi aku jadi macam mereka ya Allah. Kita sungguh-sungguh minta kau bagilah. Kita baca cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni bila dapat nikmat itu kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Terus minta dapat nikmat, boleh dengar semut cakap, dia kata ya Allah, bagilah aku ni jadi orang yang bersyukur. Jadi kita pun nak jadi macam Nabi Sulaiman juga. Dia minta bagi aku jadi macam depa lah. Depa sentiasa syukuri nikmat yang Allah bagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan macam orang-orang yang dimurkai, iaitu orang Yahudi. Nah, dalam hadis memang sebut yang dimurkai Yahudi. Yahudi kan perangai jahat. Kita duk baca surah Baqarah itu. Tuan-tuan duk baca surah Baqarah dengan ustaz Hanif ni. Jahat nak mampu. Lah kita nampak jahat tak mana. Dia tak peduli orang. Dia kira dia yang betul. Tegak nak mampu buat. Jangan duk kira bangsa-bangsa betul tu. Tuhan boleh lawan. Nabi-nabi boleh bunuh. Jangan kata cerita ni. Aduh ya Allah murka. Kita Allah Ta'ala turun Taurat tu. Dia ubah. Tak jahat lagi kan. Sebab tu Allah murka sangat kat dia. Jadi kita minta jangan jadi sampai tu lah. Jangan tiru panggil apa, ketegak nak mampu. Tak kena ketegak kan. Allah Nabi kata semelih lembu. Dah hak legu mana? Dia nak buat lagi payah agama. Elok dah ajaran Islam mana ada teror semua bagus pula. Tapi dia tak mau buat. Dia tahu benda tu betul, tak mau ikut. Kan panggil Yahudi macam tu. Kita dah minta tak mau jadi lembu depa. Tu maksud kita. Janganlah bagi kami jadi macam al-maghdubi alaihim, golongan yang engkau murkai. Waladdallin, dan golongan yang sesat. Macam orang Kristian. Tapi percaya bukan-bukan. Tuhan tiga dia kata. Yesus pun Tuhan juga. Ada orang. Yalah dia orang, dia Tuhan juga. Tu tengok kucing dia kata. Dah kalau kucing dia beranak main anak dia kucing juga ada. Macam tu lah Nabi Isa pun. Dia suka belik. Bila orang tanya macam mana ni? Beriman cukup. Siapa tak percaya masuk neraka, dia kata. Saya baru ni saya dengar satu video. Budak perempuan lah masuk Islam di belah-belah negara orang putih. Hobi saya suka dengar cerita orang masuk Islam. Kalau saya nak cerita seorang-seorang. Kalau saya main dengan bini tak boleh. Bini kecil hati. Tak bersembang dengan dia. Sudah lah zorok tengok tu dia marah. Tapi saya suka dengar cerita orang masuk Islam sebab orang putih tuan-tuan. Di barat ni gerakan untuk nak bagi orang masuk Islam ni depa buat sungguh-sungguh. Minggu lepas padri Kristian Ortodok daripada Australia masuk Islam. Abdul Rahman Good nama dia. Dia masuk Islam. Masuk depa panggil temu bual tu. Kemarin keluar dalam sinar harian. Tengok. Kalau tengok langkah Dubai ya. Saya suka dengar cerita-cerita mereka. Siapa dia masuk Islam? Saya nak tahu. Orang ni siapa dia masuk Islam? Tak mana aku buat. Sebab bila kita dengar cerita mereka, menambahkan keimanan kita kepada agama kita, kepada Quran itu. Hebat Quran. Kita baca tak rasa apa pun. Tapi dia baca, dia boleh masuk Islam. Tengok dengan tatu, dengan apa, serabut. Tapi baca Quran masuk Islam. Mesti ada sesuatu pada Quran kan. Mereka ni lah akan cerita. Sebab mereka bila nak tahu Islam, mereka cari Quran. Tak macam kita. Kita Quran ni bila, pahala korang baca, kita dapat pahala. Ni orang mati kena baca Quran. Jin masuk rumah kena baca Baqarah. Kita Quran ni digunakan untuk dunia ada pasal kan. Tak ada pasal tak baca. Depa nak cari hidayah. Waktu depa baca Quran ni pada dapat hidayah, sungguh. Betul dengar.
Saya suka dengar cerita-cerita depa masuk Islam. Satu budak perempuan pelajar universiti mana tu, dia belajar teologi lah, belajar akidah Kristian lah. Jadi dia tanyalah padri dia ni tentang ajaran depa, ajaran Kristian tentang Trinity, macam mana nak boleh terima apa semua ni. Dia tak boleh percaya. Padri tu terus jawab ke dia. Dia tu pensyarah universiti lah. Kata, kalau kamu tak percaya, kamu masuk neraka. Lagu tu terus. Jadi dia terkejut. Kita tak boleh, lagu tu kena terang. Setakat yang mampu kita terangkan kepada dia kena percaya Tuhan tu Tuhan Bapa ialah Tuhan, Tuhan Anak ialah Tuhan, Roh Kudus ialah Tuhan. Bukan tiga Tuhan, satu tetapi satu Tuhan. Ni kita nampak tiga ni. Dia tak percaya cukup lah. Tak ada fikir banyak. Dia macam tu. Jadi tak boleh. Jadi akhirnya mula tu dia mula cari agama. Dia banding akhirnya dia masuk Islam. Jadi balik pada orang Kristian. Orang Kristian ni dia sesat. Sebab apa? Dia takwil bukan-bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia mempertuhankan Jesus Christ, Nabi Isa alaihi salam yang terang-terang manusia. Jadi kita minta ke Allah Taala dalam sembahyang kita tak mau jadi macam depa ni. Lepas tu kita sama-sama kata amin. Ya Allah perkenankanlah doa kami ni. Sedap dah surah Fatihah tuan-tuan. Kalau kita sembahyang dalam keadaan kita syukur, kita niat ni aku nak bersyukur saat ini. Kita nak puji Allah, nak sebut Allah punya baik dengan kita. Nak bagi kesemangat kat kita nak terus buat. Walaupun kita jahatlah dalam hidup kita ni, kita rasa Allah ni Rahim, Allah Maha Pengampun, Penyayang, semua duk kata tu lah kan. Lepas tu saat lagi kita nak mengagungkan Allah supaya kita takut nak buat dosa. Lepas tu saat lagi kita berjanji pula ke Allah Ta'ala nak taat. Lepas tu saat lagi kita doa. Punyalah sedap surah Fatihah. Kita baca tak sampai berapa second tanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Bom dia tahu. Ubahlah sikit supaya kita dapat sesuatu daripada semayang yang kita semayang, daripada suratul Fatihah yang kita baca tadi insya-Allah tuan-tuan. Okey, habis Ustaz Hanif punya tu, Ustaz Hanif punya akan saya tu. Ni bawa mazhab saya lah kan. Berilah lajak sikit. Semoga-moga ada kebaikan insya-Allah untuk kita semua. Jadi kita cerita tuan-tuan pada